Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan isu panas hari ini. Kita tahu bahawa kepimpinan utama Bersatu pergi ke pejabat SPM dan kita lihat kenyataan yang ada di media hari ini mengatakan akan didakwa di mahkamah esok. So saya tertarik dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Bersatu apabila mengatakan bahawa Muhyiddin tidak perlu letak jawatan parti. Dan daripada kenyataan media yang saya baca, yang mana beliau mengatakan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak perlu letak jawatan dalam parti diterajuinya walaupun dijangka didakwa di mahkamah esok. Dan di sini juga Ketua Penerangan Bersatu menegaskan perkara itu bahawa beliau juga percaya kepimpinan parti tidak akan bersetuju jika Muhyiddin ingin meletak jawatan susulan perkembangan ketika ini. Tidak munasabah untuk beliau meletak jawatan. Kalau beliau hendak letak jawatan pun kita tidak setuju. Dan di sini beliau menekankan bahawa barisan kepimpinan parti tidak akan membenarkan Muhyiddin melepaskan jawatan sama ada sebagai Presiden Bersatu maupun pengurusi Perikatan Nasional. Kerana kes dihadapinya didakwa adalah pertuduhan politik. So isu ini kita tahu apabila Muhyiddin tidak perlu letak jawatan parti, yang kita lihat baru-baru ini apabila Ketua Penerangan Bersatu yang lepas, iaitu Datuk Wan Saiful, lepas keluar daripada parlimen dan membuat sidang media di luar parlimen, mengatakan bahawa beliau melepaskan jawatan dalam parti, yang mana beliau hendakkan parti-parti lain menjadi contoh bahawa kita perlu ada integriti. Jadi kenapa hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak perlu untuk nak meletak jawatan. So inilah yang kita lihat hari ini, sandiwara politik. So apa yang saya boleh jelaskan kepada rakyat? Kenapa saya pertikaikan jawatan Wan Saiful yang dilepaskan itu? Bukan tidak penting Ketua Penerangan ni. Saya Ketua Penerangan PKR Sarawak walaupun untuk negeri. Tetapi Ketua Penerangan PKR juga ada, iaitu kita tahu hari ini Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil itu adalah Ketua Penerangan PKR. Jadi Wan Saiful juga waktu itu Ketua Penerangan Bersatu, yang mana jawatan itu penting tetapi bukan dipertandingkan, dia jawatan latihan. Jadi letak jawatan pun dia tidak menjadi isu, dia tidak menjejaskan perlembagaan parti. Itu yang harus kita rakyat di luar sini tahu. Jadi Wan Saiful dengan bangganya menunjukkan kepada rakyat dia melepaskan jawatan. Jadi itulah sandiwara politik mereka ini. Jika betul hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin dah didakwa di mahkamah, itu adalah kluster mahkamah. Walaupun salah atau betul, itu gelaran yang dibuat oleh walaon sebelum ini kan. So hari ini kepimpinan utama kamu pun didakwa. Sebelum ini kamu juga dalam kempen begitu egois mengatakan PN best, PN bersih. Saya nak beritahu juga kepada rakyat, saya baru dalam politik. Tetapi saya melihat politik-politik yang terdahulu, pemimpin-pemimpin yang terdahulu, kalau nak kata bersih itu susah lah kan. Ahli politik, sedikit sebanyak kita ni nak ke sana, nak ke sini, harus ada dana. So saya tidak mempersoalkan sangat isu itu, tetapi jangan kita berkempen, kita mengatakan kita adalah bersih, kita mengatakan isu-isu rasuah ni kepada parti lain, sedangkan kita berada dalam kandang yang sama, melakukan kerja yang sama, lebih teruk daripada kita yang membuka mulut ini tadi. Itu isunya. Yang mana kita lihat barisan kepimpinan Bersatu lebih menyerang kepada kepribadian. Mereka tidak mengeluarkan hujah-hujah berkenaan dengan isu ekonomi, isu pembangunan, isu yang paling penting untuk negara. Tetapi kepimpinan Bersatu apabila mereka berkempen, dia menyerang kepada kepribadian. Ini isunya. So saya melihat dalam konteks yang mana saya sebagai rakyat biasa lihat, yaitu mereka war-warkan bahawa mereka bersih, tetapi satu persatu juga pimpinan mereka boleh didakwa. Kerana ini bukan masalahnya pertuduhan politik ataupun pertuduhan terpilih. Tetapi dulu kita tahu bahawa apabila mereka menjadi kerajaan, yang mana
kita lihat siapa dia menteri KDN. Bagaimana SPRM nak menyiasat kalau menteri adalah menteri mereka? Itu dah jelas. Satu dunia ni rakyat pun tahu. Dan waktu yang sama juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan kuasanya untuk menjadikan darurat itu sebagai jalan untuk mereka melakukan projek-projek yang tak perlu melalui open tender, buat direct nego. Jadi ini yang hari ini disiasat, yang dikatakan sebagai pertuduhan politik. Duit rakyat hilang berbilion. Yang disiasat hari ini, rakyat tahu bahawa duit itu berjumlah 92.5 bilion. Bukan sedikit. Jadi kalau kes ini betul-betul berlaku, saya rasa lebih besar daripada kes Najib mungkin kehilangannya duit. Ini yang kita lihat daripada sisi-sisi seperti ini. Sisi-sisi yang ada di kementerian-kementerian yang kita belum cek lagi, yang belum kita tahu lagi, lebih banyak. Sebab itu kenapa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, maka kita dengar di luar tu mereka kata macam-macam supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan jawatan Menteri Kewangan itu, dan akhirnya mereka boleh cover banyak di situ. So ini sebenarnya. Jadi kecekapan yang mana pengalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk di Kementerian Kewangan itu, hasilnya rakyat boleh nampak pemimpin-pemimpin utama yang sebelum-sebelum ini menjadi kerajaan ataupun mereka yang bersekongkol dengan projek, dengan ketirisan, dengan rasuah, boleh dilihat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara direct. Kerana jawatan itu dipegang oleh beliau. Jadi bukan nak mencari salah kepimpinan yang lalu, tetapi kalau berlaku rasuah di situ, berlaku ketirisan wang rakyat di situ, maka sewajarnya dengan apa yang kehendaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum-sebelum ini, wajar disiasat, maka siasatlah. Jadi ini yang berlaku hari ini. Apa yang mereka harapkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kuasa ataupun memberi Menteri Kewangan itu kepada orang lain, agar orang-orang yang masuk itu, contohnya, walaupun saya kata saya suka dengan cara Rafizi, saya tahu Rafizi hebat, tetapi kerana pengalaman Rafizi belum ada ke Menteri Kewangan itu, yang mana mereka mungkin boleh memutar belitkan di situ. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang memang ada pengalaman sebelum-sebelum ini, yang kerana itulah juga beliau ditendang dan akhirnya difitnah dengan kes-kes liwat. Inilah yang ditakutkan oleh kepimpinan yang lama-lama, termasuk Atok, termasuk kroni-kroni yang melibatkan mereka ini. Kroni-kroni Atok, kroni-kroni Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah yang terbanyak, kita tahu. Itu yang kalau kita lihat, kenapa Jana Wibawa adalah untuk Bumi Putra, terutamanya Melayu konon-kononnya, tetapi ada sangkut nama Cina yang jual perabot di Pagu. Ini secara logik, inilah yang saya selalu katakan. Kepimpinan politik yang ada dalam Bersatu, yang ada dalam PAS mungkin, menceritakan isu yang mereka mainkan suatu kempen. Serang pribadi, serang isu kaum, serang isu agama. Tetapi sebenarnya pemimpin-pemimpin ini bersekongkol dengan tu orang-orang di belakang tu yang dia jual itu agama dan kaum. Tetapi kita tengok nama Cina. Saya bukan resis ya dalam isu ini, tetapi kerana mereka ini menjualkan isu agama dan kaum, tetapi mereka tidak akan boleh menamakan orang Melayu ataupun orang Islam ini tadi untuk sama mereka bersekongkol kerana satu perkara. Ini yang saya selalu sebutkan. Dulu saya sewaktu masih berkhidmat dalam perkhidmatan awam ni, saya tahu apabila pemimpin-pemimpin yang nak merasuah ni, mereka tidak akan berani menggunakan orang Melayu dan orang Islam. Kenapa? Apabila dihadapkan ke mahkamah, suruh junjung Al-Quran, mana nak mau?
So dia akan sebutlah semua. Jadi terbongkar semua. Jadi kenapa kalau kita lihat kes Najib sekalipun menggunakan Jolo, Roger Ng dan sebagainya. Ini adalah disebabkan itu. Dan mereka akan larilah seperti ini. So ini juga sama dalam politik Malaysia digunakan. Maaflah, saya tidak resis ya. Saya minta maaf dengan kaum yang lain. Tetapi isunya begitu. Jadi dia tidak akan menggunakan orang Melayu dan orang Islam ini tadi. Kerana kalau masuk mahkamah suruh junjung Al-Quran, Nabi cerita. So itu saya melalut di belakang supaya kawan-kawan tahu. Dan mereka tahu bahawa rahsia akan bocor. So mereka tahu kalau gunakan kaum lain, dia tidak akan bocor dan dia akan simpan rahsia. Ini adalah cara-cara orang-orang perasuah kita di Malaysia ni. Bukan di Malaysia, mungkin di tempat lain. Tapi yang paling utama saya lihat di Malaysia ini memang begitulah corak mereka. Tak percaya, tengoklah di mana-mana. Siapa pejabat awam, kamu tengok kalau ada yang terlibat dengan rasuah ni mesti dia tidak akan gunakan orang Melayu untuk ataupun orang Islam untuk mereka bersekongkol. Mesti orang lain. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.